Menjadi persoalan sekarang ialah, tamat sudahkah riwayat politik Tun Mahathir apabila sudah beliau masuk IJN baru-baru ini? Dengan usia beliau hampir 100 tahun, adakah itu adalah titik terakhir Tun Mahathir? Persoalannya, mengapa Mahathir terus berpolitik walau usia hampir 100 tahun? Jika masyarakat Melayu berfikiran kritikal, pastinya mereka terfikir, tidak masuk akal Mahathir mahu terus berpolitik, sedangkan usianya akan mencapai 100 tahun pada tahun hadapan. Barangkali beliau adalah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang berusia 99 tahun yang masih mahu berpolitik, aktif berpolitik, dan mungkin masih berkeinginan menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Adakah benar itu berlaku? Barangkali. Persoalannya, benarkah kerisauan pada nasib bangsa Melayu atau apalagi yang tidak selesai di hatinya? Sekali lagi saya nak tanya kepada anda menerusi tulisan di Harapan Daily oleh Norman Rizwan ini, ialah persoalannya, benarkah kerisauan pada nasib bangsa Melayu, bahkan agama Islam, Melayu Islam itulah yang mendorong Tun Mahathir tetap bertahan untuk berpolitik sehingga ke 100 tahun? Benarkah itu yang membawa kepada dia bertahan? Atau ada lagikah yang tidak selesai? Ada lagikah yang tidak selesai di hati beliau? Atau cuba diselesaikan oleh beliau? Maaflah, bahasa sedikit keras. Hanya orang bodoh sahaja yang mempercayainya. Beliau sebenarnya takut salah guna kuasanya terbongkar menurut tulisan ini. Permainan agama dan bangsa ini adalah pendekatan politik beliau sejak dulu kerana ia adalah selling point terbaik di negara kita. Kronologi apa yang berlaku kepada Tun Daim adalah antara bukti awal yang heboh diperkatakan kenapa Mahathir mahu terus berpolitik. Kebimbangannya ialah manusia yang bernama Anwar Ibrahim, satu-satunya manusia yang beliau anggap sebagai orang yang berani melawan dirinya, dan taikun-taikun besar yang selama ini takut disentuh oleh mana-mana pihak. Belum berkuasa, Anwar sudah pun berani, apatah lagi apabila puncak kuasa di tangannya. Terbukti sehingga ke kali ini. Pastinya Anwar Ibrahim akan menggunakan jentera kerajaan yang ada untuk membongkar kesalahguna kuasa kedua Tun ini, yaitu Tun Mahathir dan Tun Daim Zainuddin, yang pernah membuatkan matanya lebam 25 tahun dahulu. Tan Sri Tajuddin Ramli adalah individu awal yang mendedahkan apa yang berlaku 25 tahun dahulu. Katanya, sehingga kini beliau tidak dapat melupakan kata-kata Tun Daim kepadanya, "You don't say no to Perdana Menteri." Kita nantikan adakah episod kes ini dapat dibuktikan. Mahathir, seperti mana beliau sanggup melutut kepada Anwar di dalam mahkamah, kali ini beliau melakukan pendekatan yang serupa. Beliau sanggup melutut datang berkunjung ke rumah Hadi Awang untuk gula-gulakan PAS, walaupun telah walaupun umum tahu apa yang tidak Mahathir kata kepada parti itu. Macam-macam yang Mahathir telah kata tentang parti PAS ini. Macam-macam, saudara-saudara. Dari yang pedas sampai maha pedas, sampailah yang terlalu pedas, sampailah yang tak tahulah, nak telan pun susah air liurnya.
Begitulah yang sanggup dilakukan oleh Mahathir Mohamad. Mahathir tahu jika dahulu dia bergantung kepada Anwar untuk menjatuhkan Najib, kali ini dia terpaksa gunakan Hadi untuk menjatuhkan Anwar. Yang tertipu penyokong-penyokong PAS. Kesian kan? Walaun-walaun ini tetap meratib, tertipu juga akhirnya. Dengan kata lain, pernah dengar lagu tipa tertipu lagi? Mahathir akan melakukan apa saja untuk menjatuhkan Anwar. Beliau lakukan pada 1998 dan sekali lagi beliau lakukan pada tahun 2019. Begitu juga bagaimana beliau menjatuhkan pemimpin-pemimpin UMNO yang lain. Kejamnya beliau dikatakan sanggup untuk mengharamkan UMNO, seperti yang didedahkan oleh Zaid Hamidi dan Saifuddin Nasution Ismail. Nasib baik, Parti Keramat Orang Melayu itu diselamatkan oleh Anwar Ibrahim ketika itu. Tapi itulah yang menghairankan, UMNO seakan-akan tidak mahu berterima kasih terhadap pengorbanan perjuangan Anwar Ibrahim menyelamatkan parti UMNO itu daripada diharamkan sewaktu pemerintahan Perdana Menteri kali kedua, yaitu Mahathir Mohamad. Nasib baiklah ada Anwar Ibrahim mendedahkan dan mempertahankan. Kalau tidak, silap-silap hari bulan, UMNO dah tinggal batu nisan pada waktu ini. Mahathir tidak peduli semua itu, asal matlamat menghalalkan cara. Kata Tun Musa Hitam kepada Kit Siang, I frankly don't trust Mahathir. Barangkali panjang umur kedua Tun ini untuk membuka minda orang Melayu bahawa bumi Melayu ini kaya raya, tetapi tergadai seluruh harta benda oleh manusia yang tamak haluba. Saudara-saudara sekalian, Mahathir juga sekarang ini banyak kali berbaik dengan musuh politik beliau. Siapa yang mengikuti sejarah politik Mahathir akan tahu beliau adalah politikus paling licik dalam sejarah politik negara. Politiknya sejak era 60-an sehingga sekarang masih menggunakan kaedah dan taktik dan pendekatan yang sama. Kaedah dan pendekatannya sama, yaitu berbaik dengan musuh politik. Kalau dulu dengan Tengku Razali, berbaik dengan musuh politik yang pernah diaibkan, yaitu Anwar Ibrahim, berbaik pula dengan musuh politik yang dikafirkan oleh Tun Mahathir, yaitu PAS, dan berbaik pula dengan musuh politik yang dibenci oleh mereka, yaitu DAP. Satu lagi taktik pecah dan perintah seperti yang dilakukan di Sabah, hingga Parti Bangsa Dusun Kadazan berpecah. Seperti kata Ismail Sabri, suatu ketika dahulu, Mahathirlah punca orang Melayu berpecah. Mahathirlah wujudnya semangat 46 PKR bersatu dan pejuang. Maka beliau wujudkan perpecahan kepada orang Melayu yang dibuai mimpi oleh permainan politik agar orang Melayu tidak bersatu. Bekas Perdana Menteri dua kali itu bolehlah dianggap serial politik association dengan mematikan musuh politiknya. Tengku Abdul Rahman, Tun Hussein On, Tun Musa Hitam, Tengku Razali, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun Abdullah Badawi dan Datuk Seri Najib adalah antara mangsanya. Musuh-musuh politiknya ini yang tidak dikehendaki atau mau dijatuhkan karyanya, politiknya, akan diwujudkan pelbagai cerita untuk menanam kebencian ahli dan rakyat. Sekarang beliau bersama PAS. PAS sebenarnya adalah mangsa terbaru. PAS lupa begitu ramai tokoh politik UMNO yang dikain-kafankan oleh Mahathir kerana kepentingan peribadinya. PAS mudah lupa apa yang dikatakan oleh Mahathir. Inilah perbuatan PAS yang tidak boleh dimaafkan kerana
Sebelum tertubuhnya parti ini, orang Melayu tidak berpecah kerana agama. Perpecahan ini juga yang melemahkan orang Melayu sehingga PAS terpaksa meminta pertolongan orang kafir. Bekas pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang ini licik. Dia bersama PH. Dirinya konon memperjuangkan melawan perasuah. Perkembangan mutakhir ini kabarnya beliau bersama Tun Daim dikaitkan dengan skandal berbilion wang rakyat. Individu bakal berumur 99 tahun itu juga tuduh PAS Punca Melayu berpecah sedangkan beliau yang membuat orang Melayu berpecah. Play victim Mahathir memang mudah dibaca kerana mereka yang analytical mengikuti perjalanan politiknya. Mahathir juga saya anggap sebagai Machiavelli politik. Beliau akan pastikan matlamat menghalalkan cara, tipu muslihat, licik dan dusta. Ketiga teras fatwa yang dikemukakan dalam teori politik Machiavelli ini digabungkan dengan penggunaan kejam dan kekuatan. Disebabkan itu Mahathir dulu dikenali sebagai Maha Firaun atau Maha Zalim oleh rakyat Malaysia. Musuh politiknya bukan sahaja hilang jawatan tetapi akan dipenjarakan di bawah ISA ketika itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Kalau dulu kita hanya dengar bilis-bilis kecil sahaja yang sering kali dibawa ke mahkamah, ditangkap, didedahkan, macam-macam lah. Hanya nilai-nilai kecil yang membabitkan rasuah yang ditangkap dan didakwa. Tapi hari ini, kejutan demi kejutan besar kita terima. Anwar Ibrahim tidak kiralah. Dia tidak kira siapa orang itu, kalau memang bersalah, tetap akan kena. Yang luar biasanya lagi, yang menggembirakan kita lagi, ialah apabila Anwar Ibrahim berjaya mengorek kes-kes rasuah yang berlaku puluhan tahun yang lepas yang membawa kesan sehingga ke hari ini. Kalau anda kata lupakanlah yang lalu itu adalah salah kerana apa yang berlaku sekarang adalah rentetan perbuatan mereka-mereka jerung-jerung besar pada satu ketika dahulu, sama ada 10-20 tahun yang lepas. Jawatan Perdana Menteri PM adalah kedudukan yang amat istimewa dan hanya mereka yang terpilih serta teristimewa saja layak mendudukinya. Sejak negara kita merdeka, hanya 10 insan terpilih yang berjaya menduduki kerusi tersebut. Jadi ramai puji Perdana Menteri Anwar Ibrahim tegas perangi rasuah. Bayangkan betapa istimewanya 10 insan terpilih tersebut daripada 32 juta rakyat Malaysia yang ada. Sebab itu ramai yang berebut mahu bersalam dan bergambar dengan Perdana Menteri, termasuk dari para kalangan yang pernah mengecam serta memaki sebelumnya. Tetapi melihat kepada apa yang berlaku terhadap Najib Razak dan berita yang tersebar sehari dua ini, kedudukan sebagai Perdana Menteri itu nampaknya tidak menjanjikan keistimewaan atau kenikmatan yang berpanjangan. Setelah tiada lagi jawatan tersebut, tiadalah juga segala keistimewaan dan nikmat yang dibangga-banggakan itu. Sementara Najib sudah dihukum penjara atas satu hukuman berkaitan salah laku dana SRC Internasional, sebuah anak syarikat 1MDB, beberapa bekas Perdana Menteri yang lain pula semacam sedang menuju laluan yang sama. Muhyiddin Mat Yassin sedang dibicarakan berkaitan program penyelewengan program Jana Wibawa. Seorang lagi bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob turut disiasat berkaitan salah guna dana awam sebanyak 700 juta ringgit. Jumlah sebanyak itu untuk menghebahkan pencapaian kerajaan ketika mereka berkuasa antara tahun 2020 hingga tahun 2022.
SPRM dilaporkan telah pergi ke Kementerian Kewangan dan Jabatan Perdana Menteri JPM bagi proses siasatan dan mengumpulkan maklumat serta mendapatkan dokumen berkaitan. SPRM mengambil tindakan proaktif menjalankan siasatan sebagaimana pendedahan mengenai penggunaan wang 700 juta ringgit baru-baru ini itu. Siasatan awal menjurus kepada bagaimana wang tersebut dibelanjakan dan adakah prosesnya mengikut tata cara yang betul. Kata satu sumber berkaitan siasatan terhadap pentadbiran Muhyiddin dan Ismail Sabri. Di samping dua pemimpin berkenaan yang disiasat, beberapa bekas pegawai kedua-dua bekas Perdana Menteri turut juga dilaporkan berada dalam radar siasatan SPRM. Ini berikutan dana pembayar cukai yang dilihat mungkin diselewengkan cukup besar, yaitu berjumlah 700 juta ringgit hanya dalam tempo 2020 hingga tahun 2022. Di waktu yang sama, berikutan Tun Daim Zainuddin sedang disiasat SPRM, malah Menara Ilham milik keluarga bekas Menteri Kewangan itu telah pun disita. Wujud desakan agar seorang lagi bekas Perdana Menteri iaitu Tun Mahathir Mohamad juga perlu disiasat sama. Tun Mahathir digesa banyak pihak untuk disiasat, bukan saja berkaitan kekayaannya, tetapi juga tentang bagaimana semua anaknya amat berjaya dalam perniagaan. Dalam perkembangan berkaitan, media melaporkan bahawa seorang bekas pemimpin tertinggi negara sedang disiasat SPRM. Dia disyaki menggunakan dana kerajaan untuk menyelamatkan perniagaan anaknya sehingga Syarikat Gergasi Petroleum Negara mengalami kerugian mencecah 500 bilion sejak 1979. Syarikat Petroleum Negara itu juga didakwa dijadikan alat untuk menyelamatkan syarikat berkaitan kerajaan yang menghadapi masalah kewangan. Dana daripada Syarikat Petroleum Negara itu disyaki telah digunakan untuk membina beberapa projek mega. Selain bekas pemimpin tertinggi itu, ada juga taikun-taikun perniagaan yang turut berada dalam radar siasatan SPRM, tambah sumber berkenaan. Membaca laporan di atas, tidak sukar meneka siapakah bekas pemimpin tertinggi yang dimaksudkan itu. Artinya, kecuali Tun Abdullah Badawi, semua bekas Perdana Menteri lain yang masih hidup sekarang ini, semuanya sama ada telah dipenjara, dibawa masuk ke mahkamah dan disiasat pihak berkuasa. Semua keadaan ini pastilah menjadikan tidur malam mereka tidak lagi senyenyak tidur rakyat biasa yang mungkin sekadar kais pagi makan pagi. Laluan kehidupan di hadapan mereka ternyata tidak menentu dan silap-silap akan berakhir dengan penjara. Begitu juga dengan bekas pegawai semua bekas Perdana Menteri yang disiasat itu. Tidak mustahil ada di antaranya sentiasa berpeluh dingin, walaupun cuaca di luar hujan sedang turun mencurah-curah. Makna kata sekarang ini jawatan Perdana Menteri yang istimewa itu sudah hilang kenikmatannya. Berkaitan itu, ramai yang memuji Anwar kerana ketegasannya dalam memerangi rasuah. Namun, apa yang berlaku ini juga merupakan peringatan kepada mereka yang sedang berkuasa. Perdana Menteri, menteri-menteri dan segala macam pegawai sama ada di PMO atau kementerian-kementerian. Jangan sesekali terjebak dalam kegairahan berhimpun atau menghimpun kekayaan. Silap langkah, naik saja Perdana Menteri ke-11 nanti, giliran mereka pula pergi ke mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.